tak ada, kan? 70s. Sekarang kalau tengok numbers, engineers Bumi Putra 50%, okay? Doctors 40%, lawyers 40%, accountant je rendah, accountant 20+%. I'm not sure why, okay? Dengan CEO Bumi 19%, but it's more balanced than 1970. So that what happened 1970. But bila kita hit 1990s, kita punya equity baru 18%. The target was 30%. Okay, so dekat Perhimpunan Agung UMNO masa tu orang Melayu sedih dan menangis kerana mengapa equity kita kecil. Sedih. Tak, ni serius. Ni serius. Memang betul-betul concern. Yang 1990s, yang 2014 saya tak percaya lah. Yang 1990s tu betul. Okay, 2014 nangis-nangis poket kunci BMW. Okay, so 1990s off. So what we did, apa kita buat? Trickle down effect. Apa nama trickle down effect tu? Trickle down effect maksudnya lebih kurang macam ni, meleleh-leleh jatuh, betul tak? Kan? Trickle down effect. So what happened? Trickle down effect. So the idea was, okay, kita fikir, okay, katakan Syafiq masa tu Perdana Menteri, Tun Syafiq. Imagine Tun Syafiq. Tun Syafiq kata, saya percaya jika kita kayakan 5 orang Bumi Putra yang jujur, yang integriti tinggi, yang hardworking, yang sungguh-sungguh, yang educated, kita pilih 5 educated. InsyaAllah 5 akan mengayakan lagi 50, 50 akan mengayakan 500, dan kemewahan ini akan tersebar dekat Bumi Putra. Equity boleh dapat 30%. Okay, that was the plan in reaching a few Bumis. Okay, in the hope that these few Bumis will enrich another Bumis. Syafiq kayakan Aina, Aina kayakan Sharifah. Malangnya Syafiq tak kayakan Aina, Aina tak secan nak kayakan Sharifah, Syafiq bolot sorang-sorang. That's what happened. And this is bad because inequality grow further. Kaya miskin makin jauh. So this is what happened. And last year Najib interview CNBC, dia kata trickle down effect never work. Mungkin masa kita implement tu we thought it might work, kan? Policy makers time tu meeting, brainwash, sekolah ekonomi semua bincang the best solution. So the best, kalau siapa-siapa minat nak baca buku Prof Jomo, Warisan Ekonomi Mahathir. It's quite critical. Apa polisi yang berjaya dia puji, apa polisi yang gagal dia kritik, dan what should we have done. Macam dulu kita ada dasar pandang ke timur, kan? Macam dasar pandang ke timur, what went wrong? Kita pandang ke timur tapi kita pandang separuh je, kita tak pandang 100%. Maksudnya kita tak follow betul-betul. Jepun punya ekonomi dia buat macam ni. Dia ada besi, kan? Dia ada besi, dia guna besi sendiri, dia buat kereta sendiri. Siapa pernah pergi Korea kat sini? Angkat tangan. Korea drama tak kira. You masuk hotel room kat Korea, alas kaki LG, you masuk shower, nak buka water heater Samsung, tengok TV yang brand air tu, yang kuning tu, kan? 100% Korean products. You buka tingkap nak tengok atmosfer kat luar, Hyundai, Kia, Hyundai, Kia, Hyundai, Kia, 100% Korean. I pergi kilang dia Posko tu, I tanya, so how many foreigners you have here? Oh, we 100% local. Posko number 3 in the world produce besi, Korean. So apa beza yang kita pandang ke timur? Kita ada pewaja, kan? Dulu kita cuba buat pewaja, tapi pewaja buat exotic steel. Apa Posko buat? Dia buat besi yang domestik nak pakai, internal consumption. Okay, kita buat corporate banyak-banyak, orang Kuantan makan. Contoh macam tu lah. So pewaja dia buat exotic steel, orang tak beli, that's a policy error lah. Tapi Posko buat construction dekat dalam Korea, semua beli dengan dia. Kereta semua beli dengan dia. Kita punya problem, kita buat pewaja, lepas tu kita buat businesses, kita bagi dekat Syafiq pas kat Acong.
I bagi Syafiq projek 10 juta, Syafiq subcon dekat Acong 9 juta, upfront dia dah ambil profit 1 juta, Acong belum siap kerja, dia dah beli BMW. So duit tu keluar, Korean dia maintain. Macam ni, you bayar macam ni. Okay, you bayar Korea macam ni. Dia belanja duit kat dalam je, belanja, orang beli produk dia, betul? Duit masuk. Duit tak keluar, duit masuk. That's how Korean and Japan grew their economy. Itu dasar pandang ke timur. Kita tunggu besi tak ada orang beli. Lepas tu duit keluar kecut, kan? So kita pandang ke timur tu tak sepenuh jiwa dan raga. That what went wrong. Okay, ni yang tadi kita mention tadi kan. Ni graph dia. Tu 28%, last year 23%. Dan kalau ikut pemandu punya estimate, buku dia kita rujuk 21% pada tahun 2020, which going down. So kalau kita tengok negara lain ni 50, 51, 54, 56. Okay. 2 minggu lepas I buat lecture yang sama dekat ITM. Student MBA, ada 5 orang daripada Jerman. Senyum dia sebab graf yang ni ada Jerman ni. Kita kat sini, Thailand lagi tinggi. Okay. This is productivity over wage. So masuk graf ni, siapa boleh explain? Kita letak gambar tulang sikit je. Saraf kan. Yang biru ni is nerve cell. Yang biru ni productivity. Yang bawah ni, yang flat ni log table. Kita belajar kan log table? Tak, dah lupa define. This is salary and this is productivity. So what happens sekarang, productivity kita more than salary 45%. So we are underpaid. So kalau lecturer gaji 8,000 tu, patut gaji dia 14,500. Kan? You get what I mean kan? So fresh grad sekarang tu 2,500. Should be 4,000 at least. Kan, kalau ikut. So bila cakap 4,000, ada orang kat belakang, kan? Tapi kenapa kita rasa? Sebab apa? Sebab tak pernah dengar kan? But it should be the real thing. Kan? Dulu zaman-zaman ada kelas tak ada? Ada. Okay, you tengok tahun 78, siapa dah kerja tahun 78 dalam bilik ni kan? Ada kan? Kalau ada orang aku. Okay, those days starting salary 1,001. Ni gaji lecturer universiti time tu 1,100, ada master. 2012, 2009. Kalau yang tak, degree pun dalam 1,900 lah, somewhere there. Tapi dulu, you tengok, gaji dia ni 56 bulan gaji dia boleh beli rumah dekat Taman Tun. Sekarang ni kat nilai 140 bulan gaji. Kereta 11 bulan ni gaji dah boleh beli kereta. Beli cash je. Sekarang kereta, I compare dengan Mazda 6 because Opel Germany ni 2.5 liter is quite big. Kalau tiba-tiba ada, compare dengan Mazda, tak compare dengan kancil. Kancil tak ada lah time tu. Okay, ni Honda Civic dulu dengan Honda Civic sekarang. Memanglah Honda Civic tu tak cantik, keras kan, kecil, halus kan. But this the numbers lah. Okay, and you tengok kat bawah ni Big Mac nya number, berapa jam kena kerja semua kan. So this is cost of living. Okay, so what's the point of shouting high income nation, negara berpendapatan tinggi, when this is problematic? Okay, so high income nation tu maksud dia, it's just number, statistic. High income nation tu maksudnya secara purata our GDP is 12,000 sekian-sekian. Tapi masalahnya 12,000 tu, purata tu besar. Sebab apa purata tu besar? Problem ni is the gap. Okay, orang cakap lepas ni lagi okay, we go inequality lepas ni. Okay, foreign workers, do we really need foreign workers? Yes.
Kalau foreign workers hari ni kita hantar balik semua, ekonomi negara akan lingkup, confirm, condemn. Betul tak? So, do we need foreign workers? Yes. Siapa yang rasa kita tak perlukan foreign workers? Siapa yang 50-50 tak sure? Okay, siapa yang okay, foreign workers kita go by sektor lah. Jangan pukul rata lah. Pukul rata pening. You dah imagine dah make you balik tak ada orang. Siapa nak setrika tudung. Okay, foreign workers. Okay, in industries macam housing, macam maid services semua, acceptable foreign workers. Acceptable. Orang Melayu dah tak nak kerja maid kan. Masa saya kecil dulu ada foreign maid Melayu, Nur Azhar, cantik orang dia. Setelah 6 tahun my parents duduk kerja, jangan komplain dia lah. So foreign workers dekat house service industry is acceptable. Okay, dekat kelapa sawit, getah, maybe acceptable. Orang kita kerja kelapa sawit dengan getah buat sakit hati je kan. Ke boleh? Tak nak. Okay, acceptable lah. Kalau kat ladang sawit, ladang getah, acceptable. Okay, maid, acceptable. Kat kilang? Tak dengar lah. Depends. Okay, kalau kerja kat kilang gaji 1,500, nak kerja tak? Nak. Bukan you lah, yang SPM tadi, yang 77% tu. Mana you tahu, kawan SPM pun tak ada. Okay, I come from an oil and gas industry. Okay, I come from an oil and gas industry. Kita orang kat construction, our welders, fitters, semua kan, kita bayar slightly more expensive. Welding mungkin RM10 sejam, RM12 sejam. Kalau kerja offshore lagi mahal, RM10 sejam tu sebulan mungkin RM3,000, RM4,000. Jangan kedip-kedip mata, dia orang dah umur 40 dah kerja bawah matahari satu hari 12 jam tau. Okay, so these are highly skilled workers, and dia orang ni semua bekerja tempatan. Ada Melayu, ada Cina, ada India, semua ada. Kat offshore kerja kapal, orang kita semua kerja kan, kerja 12 jam, tak ada komplain pun. Why can they do it? Masuk. Gaji besar. Gaji, salary. Kat Tanjung Malim tu 77% SPM ni kan, everywhere. Kalau kita boleh pekerja-pekerja kita kerja dekat kilang, gaji at least 1,500, they will work there, and we don't need foreign workers kan. So manufacturing, factories, services kat Papa Rich tu tak kalah Syafiq version SPM tak ada kerja situ. Betul tak? Kan Papa Rich kan, bayarlah 1,500 at least. Kenapa? Bila kita biarkan foreign workers, is actually indirect subsidy to corporation. You tengok tadi business profit berapa? 70% kan. This is subsidy to them because they can hire cheap foreign workers, cheap and tak ada kontrak. Kalau ambil pekerja Malaysia, Muaz kan contoh, Muaz tak boleh buang senang-senang, nanti kena pergi labor law. Baik ambil foreign worker, sakit hantar balik. Muaz sakit nak kena bayar hospital. Betul? So why are we letting corporation make luxurious profit macam ni? So this is the balance. Kita nak biarkan businesses buat duit melampau, or we care for people. So this is the balance that policy makers always have to manage. Adakah kita membuat polisi pro perniagaan atau pro rakyat kan? Jika pro perniagaan, make sure kewajikan rakyat dijaga. Kalau pro rakyat, make sure business boleh still tak mati. Betul tak? Kena ada balance. But the numbers tadi tu balance tak? Wages to businesses. So these are things that we have to tackle. Okay, you tengok nombor ni. Apa yang you sekali pandang you rasa lain macam?
Ya, banyak sangat duit keluar. How come we are number 11 in the world spending for foreign workers? Something is wrong, kan? Setuju? So, I tanya lagi sekali, do we need foreign workers or not? 50-50 lah, kan? Betul tak? Tapi ada 4 juta pekerja asing tak ada permit tu, tak takut ke? Okay, inequality. Inequality ni, dulu kita semua sama-sama miskin kat Malaysia. And then what happened? Some become rich, some remain poor. Tahun 70-an dulu senang, semua miskin, senang. Pergi sekolah-sekolah, ambil yang paling pandai, hantar overseas. Hantar overseas, balik-balik jadi middle class, umur baru 40 dah jadi CEO, because opportunity was easier back then. Tak ramai orang yang pandai. So, apa jadi 20 tahun kemudian, tahun 90-an, yang tadi balik belajar dah jadi middle class. Siapa yang isi tahun 2014, siapa isi sekolah-sekolah asrama penuh? Yang merasa anak-anak mereka yang middle class. So, middle class continue to be help. Yang kaya tak payah peduli lah, dia makin jadi super kaya. Yang bawah ni dah tak ada bantuan dah. Dulu tahun 70-an, yang miskin ni yang kita naikkan. Sekarang dah kena tinggal terus. So, banyak cara kita boleh atasi. Macam contoh, kita buat sekolah asrama penuh, sekolah rendah, kan? Maknanya kita ambil terus yang miskin-miskin ni daripada darjah 1 tu masuk sekolah asrama, weekend balik, kan? Jadi bila dia dah nak masuk form 1, dia boleh compete dengan anak-anak middle class. Syafiq anak nanti tak payah ambil peduli sangat lah, kan? Confirm masuk you. Sebab apa? Bapak dia ada, kan? Setuju tak? So, I pernah in the same book I tulis tu, campaign satu rumah satu graduan. Why we need that? Agent of change. Okay, kalau dekat rumah ni ada 10 orang, tiba-tiba seorang masuk you, dia akan hasut adik-adik, atau hasutan pula. Dia akan pengaruhi, dia akan pengaruhi adik-adik dia untuk masuk universiti. Dia dah kahwin, dia make sure anak dia masuk universiti. And kalau dia kahwin yang bukan graduan, the generation dah improve, ada social mobility, betul? So, this is inequality lah cerita dia. Ni cerita sama tadi yang dah cerita di EB, inequality is very bad socially and politically, vicious cycle of economy. Yang macam kita cerita tadi tu, kan, yang cucuk-cucuk kat ATM tu, kan. Yes, we are richer than Indonesia, Thailand, Philippines. Macam orang cakap tadi, you pernah pergi Indonesia tak? Siapa pernah pergi Indonesia kat sini? Angkat tangan. Sampai dia angkat tangan lo. Ada yang pernah pergi? Ha? Okey. Yang orang yang pandai. Dekat sekolah agama je ada. Sister. Sister tak ada yang pernah pergi Indonesia? Ada ya? Sampai dia. Okey. So, I'm not saying we are poorer than Indonesia. Okay? Okay, imagine macam ni. Kita ada 2 bilik, ni bilik Indonesia, ni bilik Malaysia. Okay? Dekat bilik Indonesia ni, emas dia separuh dari bilik ni. Boleh bayang tak? Separuh. Dekat bilik Malaysia ni, emas penuh. The whole room is filled with gold. Siapa lagi kaya? Malaysia. Okay? Dekat rumah ni, emas tu berteraburan lah. Okay? Mata-mata, tak banyak sangat lah. Tapi dekat sini, emas tu 80% dekat poket Syafiq dengan Muaz. Nampak tak apa beza dia? Siapa lagi kaya? Malaysia. Malaysia lebih kaya. Jurang kaya miskin? Malaysia. Nampak tak beza dia? I'm not saying we are poorer than Indonesia. I'm saying the gap is higher. Okay, this is the rankings, the rankings. Kita tengok dekat dunia, Malaysia nombor 39. Taklah turun nombor 39, kan?
Tapi graf ni kalau you pandai baca, nombor 39 teruk di dunia, nombor 156 tu yang bagus. Okay. So Denmark is, ni orang panggil equal nation lah. Maknanya jurang kaya miskin dia sikit. Tengok Indonesia. You tahu Afghanistan nombor berapa kat dunia? Afghanistan berapa? Tak dengar? Afghanistan nombor 8. Tapi dia orang equally poor. Jangan salah faham. So you tak boleh baca graf ni satu ni je. Kena tengoklah juga dia kaya, dia miskin kan. But we are number 39. Okay. Tak, graf ni dia measure equality je. Dia tak measure kaya ke miskin. Dia measure jurang kaya dan miskin. Dan Afghanistan jurang miskin dia kecil. Okay. Okay, dekat Asia kita nombor 3. Tapi Micronesia ni siapa tahu kat mana? Papua New Guinea kat sebelah Indonesia kan. Kalau saya cakap Malaysia paling teruk pun boleh kan. Okay, kalau ni just comparison lah. Kita letak Malaysia dekat Europe, kita nombor 1. So segan lah nak duduk situ dah terpadai lah. Kalau kita duduk kat South America, just nice lah tengah-tengah. Kalau duduk Afrika pun just nice kan. Sebab kalau duduk kat sini macam malu sikit lah kan. Okay, jurang kaya miskin. Why is inequality bad? Is it bad or good, inequality? Bad. Sebab apa bad? Deficit kan, tengok tadi deficit, wages stagnate. For the past 15 years, kita punya gaji grew 2.6%, productivity grew 6.7%, inflation to 2.4%. So salary grew 0.2%, 15 years. So not good. Good. So you can imagine kitaran ni vicious cycle ni. So what happened? Bila 77%, 80% gaji bawah 3,000, you buy less. You tak boleh spend kan. Shawl beli Lazada je yang diskaun 60%, itu pun boleh beli setahun 2 kali je, betul tak? Kalau nak beli 3 kali muncul kat mak macam tu. We buy less because we get less money. Okay. Companies downsize. Bila you all beli kurang, company nak struggle. Tapi I just bump into an old friend. Dia ada 4 kedai jual aksesoris, printing, jual barang-barang logo, t-shirt, semua. Dia ada 4 kedai, 22 staff. Pekerja dia semua SPM. Dia bayar 1,200. Tanya buat tak bayar 900 minimum income. Tak berhati yang bayar 1,200. Okay, it's nice lah. Tapi kalau tak ada polisi, mana ada orang nak bayar lebih daripada yang diwajibkan, betul tak? You nak make money kan. So dia cakap suffer. I cakap ni macam mana tak suffer? People punya money is going less. Siapa nak beli aksesori? Unless you are in essential business, makanan ke apa-apa, you tak ada problem. Bila aksesori ni, bila ekonomi flourish, orang belilah aksesori. Dulu orang celebrate birthday je. Lepas ni bila ekonomi makmur, masyhur kan, dia jual-jual barang-barang ni, orang dia banyaklah beli. Orang celebrate birthday, orang celebrate anniversary pergi baru tubuh, orang celebrate anak baru, orang celebrate semua benda nak celebrate lah. Dapat nombor 20 dalam kelas pun celebrate. Dia banyak kan. So businesses macam dia, macam my friend tadi, will thrive bila ekonomi thrive lah kan. So dia suffer lah. Government cut capex. Bila government tak ada banyak income, because bila company ni semua kecil, bayar cukai sikit kan. So government collect sikit, 11% kan tadi. Workers less educated. Bila government tak spend, education drop. Budget ni tengok 2015. Scholarship potong separuh, training for teachers potong separuh. Ada 3 perkara kan kena potong. Siapa baca bajet? Harga ubat potong. Ubat terpilih
sahaja zero rated GST, lain semua kena GST, tahu tak? Doktor kena tahu lah. So this is a never ending vicious cycle. Dia pusing, dia tak boleh nak lari kan, macam mana kita nak lari daripada ni? Dia pusing. So this is the virtuous cycle. Virtuous cycle bahasa Melayu apa? Well, harmoni tak ya? Harmoni lah kan? Ha? Ya? Adil lah mungkin. Adil is a good word. So this is a kitaran adil. Virtuous cycle. So economy expand, gaji naik, productivity grow, workers yang tadi kan celebrate anniversary gigi baru tumbuh semua kan, workers buy more. Bila workers buy more, companies hire more, dapat duit banyak, government spend more, workers more educated, tax revenue naik. So dia ni ekonomi expand dan makmur. So Robert Reich ada buat study kat US, dia tunjuk masa time dia orang buat free education, ekonomi naik. Masa time labor union strong, ekonomi naik. Hugo Chavez, siapa dah tengok movie tu Chavez kan, dia duduk buat demo satu negara kan, minta minimum wage. Tak ada tengok Chavez? Ada yang tengok? Tak ada yang tengok langsung Chavez? Tak ada YouTube kat sini. So Chavez demo 5 tahun lawan dengan corporation jual arak. Dia kerja kilang anggur kan, cabut-cabut anggur. Apa dia buat? Dia ajak satu negara boykot kilang arak ni. Satu company je dia target. Company tu dah nak tutup lah. Lalas company tu dia negotiate dengan presiden US time tu. Presiden US kata okay, you export to Europe, kita orang cover you. Okay. So apa union ni buat? Dia orang fly pergi Europe, campaign, jumpa geng-geng kat Europe, boykot sana pula. Sampai company tu dah tak boleh buat apa-apa, dia kata okay, resign minimum wage dengan union. Union was very strong. Tak strong lah, you tengok the movie, dia orang kena pukul dengan polis kan. Polis pukul, governor datang nampak polis pukul, I didn't see that kan. Sebab apa? Sebab corporation pay money to the governor. You are the governor, you are the policy maker kan. You nak buat program, nak datang UIA, nak campaign kan, pakai duit petrol. Betul tak? Pakai duit ni, you nak print poster gambar you banyak-banyak, besar-besar, colour, okay, colour. Satu poster berapa ringgit? Dia minta duit dengan you tak sponsor. Dia minta dengan Ananda Krishna bagi duit. Berapa nak? 10 billion. Sign. So kalau tiba-tiba you buat polisi kan, buat polisi ubah, kita nak power foreign worker. Oi, kau tahu tak kilang aku berapa banyak rugi kau buat ni? Dah lupa ke poster yang aku bayar ni? Kan? Bila inequality, bila kekayaan berpusat kepada a few individual, they become very powerful. When they are very powerful, dia boleh influence policy makers. Dia boleh influence, macam kat US, Republican, Democrat. Republican ada geng-geng company yang sponsor Republican, Democrat ada geng-geng yang sponsor Democrat. So bila inequality is very harmful even to democracy. Okay? Bagus tak? Tak bagus kan? So what's next? Macam ni kita nak boleh settle problem? Sebab selagi tak settle problem ni, ekonomi tak grow, you all dah grad nanti pun, gaji tak boleh naik jauh mana. You rasa yang 70% yang SPM tu is not your business, not your problem, is wrong. It will affect Malaysia. Crime, kan? Salary, it will affect. And bila diorang tak boleh spend, business tak grow, it will affect you. Kalau negara ekonomi merudum, muflis, affect you all ke tak? So what's the governmentnya function? The rich have to help the poor. Government facilitate. That's the function of government, is to facilitate. Help macam mana? Okay, number one, kita kena tambah gaji pekerja. Number dua, tolong baca.
Okay, number 2, CGT, corporate gain tax. What is corporate gain tax? Capital. What is capital gain tax? Capital gain tax, contoh paling senang, rumah. You beli 100,000, 2-3 tahun kemudian you jual 300,000. Untung berapa? 200,000. 200,000 is capital gain. You beli, you jual, kan? Saham, Sharifah beli saham KNM 1,000,000 lot, 80 sen. Sebab kawan dia kat KNM cerita, esok kita nak buat projek besar, stok naik, Sharifah beli. Esok naik RM1.50. 2 hari punya kerja, Sharifah jual. Dia untung RM700,000. Under current law, tak kena tax. RM700,000 dia bawa balik. Okay? Tapi kalau you pergi kedai beli buku yang bukan zero rated GST, you kena bayar tax 6%. GST doesn't help with inequality. CGT help. So apa CGT help? Kalau Sharifah boleh main saham macam tu, maksudnya dia memang tergolong dalam golongan yang kaya raya, kan? Tapi golongan-golongan ni kita tak nak tax apa? Why are we not taxing the rich? Why we want to tax Syafiq? Kan? Syafiq nak luxury sikit, beli cotton candy, tak GST exempted, kena 6%. Kan? GST will not help inequality. Why? Why it doesn't help inequality? Okay, I bagi contoh. Syafiq gaji 2,000. Okay, dia punya belanja consumption dia, makan minum semua RM800. Okay, Sharifah gaji 10,000. Dia punya makan consumption, make up semua, pencuci muka, toner, night cream, day cream, 1,500. Dia bayar tax GST 6% daripada 1,500. Siapa bayar tax lebih? Sharifah, sebab dia banyak duit. Adil ke tak? Adil. Adil, okay, fine. Syafiq, RM800 tadi daripada 2,000, berapa persen? Hmm? 60%. Sharifah 1,500 daripada gaji 10,000 tadi, berapa persen? 15%. Memanglah dia punya belanja lebih daripada segi nombor, tapi daripada keupayaan dia, siapa yang lebih terjejas? Syafiq. Dia tak saving lah. Sharifah ada saving lagi. Dia boleh beli abaya kat internet. Syafiq tak boleh. Nampak tak? Jauh tak beza dia? Kan? So GST affect inequality because it taxes the poor. Capacity dia tu handicap, sebab dia punya peratus tu, kan? It's not about the number. Betul, siapa makan lebih, bayar lebih, nampak adil, cantik, beautiful. Tapi sesuai tak kat Malaysia? I don't know. You have the answer. You learn a lot already, kan? Nombor 3, foreign workers kena manage. Macam nak manage foreign workers? Naikkan levy, bagi mahal. You nak ambil foreign workers, you pay this much. So companies akan terpaksa ambil local workers. Local workers tak nak extra 800. Companies have to pay more, 1,500 to get them to work. You sanggup perjuangkan hak kilang-kilang besar ni ke, or nak perjuangkan hak kawan-kawan 70% you yang you pilih kasih tadi? Nombor 4, tertiary education, polytechnic, upskilling. Polytechnic for the past 10 years, intake dia macam ni je kalau you tengok graf tu. Macam heartbeat, you tengok filem yang dah nak mati tu, macam tu lah dia punya graf. Polytechnic. University, we need to increase university. Macam mana Turki free education kan? Tapi menteri kata kalau nak free education, cukai kena 50%. Sekejap
government to assist on unemployment. So kalau unemployment, kita kena tolong cari kerja. IP laws, intellectual properties, untuk make sure medicine murah. Dua perkara yang penting, ubat dengan kesihatan dan pendidikan kena free and as cheap as possible. Licensing for small business. Small business, berapa kita nak potong tu? Increase transfer to poor in budgeting, macam BRIM, semua tu is a good way to do it lah. Tapi cuma problem dia, it doesn't fundamentally solve the problem. It just help a bit. Kalau kita punya inequality tu 46 something, kita buat some study, BRIM 1 dulu boleh turunkan jadi 45 point something. Tak banyak beza lah kan, because it's not there. And then policies and regulation. What else? Property is the fastest way to increase wealth. Okay, so kita kena make sure orang boleh afford property, housing. Okay, Dr. Normalina Malik, USM, dia buat research, dia kata prima ni middle class 15% je boleh afford prima. So macam mana? Rumah yang prima pun 15% je middle class boleh afford. So that's a problem lah kan. So we have to make sure semua orang ada property, at least one house. Sekarang ni kalau kat KL tu, yang mampu sewa je. And house owners are the same people. You tengok launch je habis. Tapi semua orang yang sama je. The same people. Dia ada rumah 10 biji, 20 biji. Kan? That is the problem. And it doesn't help inequality. So nampak tak isu-isu kan kat situ. So these are basically some chapters, other chapters in the book. Okay, I cerita pasal myth of the rich and poor. I cerita yang orang miskin tak semestinya malas, orang kaya tak semestinya rajin. Kalau you cakap orang miskin malas, yang kerja kat Cameron Highland tu, sekarang tengah tanah runtuh, dia keluar rumah pukul 4 pagi, you all dah bangun ke? Solat hajat kan. Dia keluar rumah 4 pagi, pukul 8 malam bawa balik. Are we saying they are lazy? No kan. And ada yang lahir dalam family yang mak bapak dia kencing manis ke, or dia duduk kat tempat yang hazard areas, ataupun dia just born tak pandai, tak boleh masuk you. Ada ke cakap orang miskin malas? So this chapter cover about free market, libertarian, uplifting the poor and leveling the field. Ada story ya. Ini pasal welfare. Ada satu chapter on welfare sahaja. Ada study by Garfield Kerr. Dia tunjuk, dia buat study 125 tahun. Dia listkan banyak-banyak negara ni, and dia find out yang negara yang spend banyak untuk kebajikan, GDP dia grow. Negara yang spend kurang untuk kebajikan, GDP dia tak, macam negara-negara welfare ni. So kalau lepas ni ada orang cakap kat you kebajikan akan memufliskan negara, you tanya dia, you dah baca study by Garfinkel tak? Kalau dia cakap belum, you selamat, sebab you all pun belum baca. Okay, ni just a subject lah, in the book juga lah. Ni cerita pasal TPPA. Saya pernah dengar pasal TPPA. Okay, TPPA hari tu saya post lah. Kita orang dah commission ada 2 profesor. Satu profesor daripada MMU, profesor Indian nationality, bukan orang Malaysia pun, kerja kat MMU. Dengan seorang lagi profesor daripada UNCTAD, senior economist, Prof Rashmi Bangga. So nak buat press conference, kita panggil lah profesor dari MMU. Tiba-tiba Azmi Syarul kena charge dengan Sedition Act. Tak tahu ke? Profesor Azmi Syarul Universiti Melaya telah di charge dengan akta hasutan. Okay. So Profesor India daripada India yang mengajar kat MMU ni kata, tak apalah, kita orang tak jadilah. Takut. So Prof Rashmi Bangga pun datang, keluar statement lah. Dia tak datang press conference lah, she's in Geneva kan, based in Geneva. Dia keluar report study. So study kita buat press statement, bantah. Kita announce to the world.
selama ni orang pro TPPA cakap trade surplus. Kita dah cakap dah, TPPA harga ubat naik, harga ni naik, company akan kena saman, inilah, begitu tak baik dia, macam-macam, banyak sangat. And then pro TPPA cakap tak apa, trade surplus akan mengatasi yang negatif-negatif ni. And then kajian Prof. Rashmi Banga kata trade tak surplus, trade deficit by 4.79 billion ringgit a year. So argument pro TPPA dah habis. So kita pun keluar press statement, TPPA sign 4.79 billion rugi. Silapnya keluar statement tu sama tarikh dengan I want to touch a dog. So statement 4.79 billion dibaca, di-like oleh 18 orang. I want to touch a dog 8. So orang lagi suka cerita I want to touch a dog daripada Malaysia kerugi 4.79 bilion setahun. So it's quite sad, but that's the story lah. Okay, I hope you are not like that. You, sila 18 like semua daripada bilik ni. Okay? So this is very complicated. Cerita TPPA you need a session just on its own, but ada 3 artikel on TPPA. Okay, these are the numbers you boleh tengok. Tahun 2003 trade balance, 2012 berapa, sebelum sign, lepas sign, sebelum sign, lepas sign, sebelum sign, lepas sign. This is just trade, belum cerita benda-benda lain lagi. Belum cerita pasal regulatory coherence, belum cerita pasal free and equitable. Banyak lagi clause-clause dalam TPPA tu yang will kill you all. Okay? Okay, ni kita punya education ranking. Ni semua dah biasa tengok lah kan. PISA, TIMSS, semua orang marah. Kenapa anak kita yang 15 tahun kalah dengan anak Cina 9 tahun dari segi matematik kan. These are the numbers lah. And then, so buku tu dia ada basically start pasal oil and gas kan, cerita oil and gas, lepas tu cerita ekonomi, lepas tu cerita macam mana nak solve economic problem through education. Okay, lepas dah cerita education, cerita ada volunteerism. Okay, dia ada cover, dia punya apa panggil, flow dia macam tu. So education dah cerita sikit lah, vicious cycle of education. Education pun ada vicious cycle, yang darjah 1 masuk darjah 2, darjah 3 sampai darjah 6 kan, vicious cycle of education. So daripada sekolah dia dekat bottom 40, real life nanti pun bottom 40. And what are we supposed to do? Are we supposed to pull them up kan? Tapi macam mana? You all daripada dulu belajar nak bergaduh, masuk sekolah berebut nak nombor 1. Betul tak? You dapat apa? Cik, you dapat result 96 matematik. Senyum lepak. Dapat apa? 100. Betul tak? Nurin senyum kat belakang. So kita punya sistem tu very competitive kan. Daripada sekolah rendah kita dah gaduh kan, competition, when we should introduce passion kan. So ni is a story on its own lah, tapi malam ni mungkin kita tak cover lah, kita cover economy aspect tadi kan. So this is cerita pasal reading culture. Kalau you tahu secara purata rakyat Malaysia baca berapa buku setahun? National Library ada buat study tahun 95, kita baca setahun secara purata 2 buku surat. 2005 buku study dah improve 2 buku. Okay, senyum 2 buku. But as opposed to Japanese, French 10, US, Canada 17. Okay, and banyak study kata reading improve quality of life, reading improve IQ, EQ, reading correlates with intellectual ability. Apa maksud reading correlates with intellectual ability? Maksud dia, orang yang intelek memang suka baca buku, dan orang yang baca buku
akan jadi intelek. Dia ada correlation. So, ada orang argue, aku tak suka baca buku, aku tak pandai. Memanglah, baca buku pandai lah nanti. Betul? Dalam ni panjanglah cerita dia pasal biblioclasm. Pernah dengar biblioclasm? Bukan bibliofobia, fear yang dekat UAE tu, biblioclasm. Bakar buku. Okay? So, this is a chapter in the book. And then pasal critical thinking. Critical thinking is very important, kan? Fresh graduate keluar kat kerja, okay, nak you file untuk ni, next week kita nak present kat siang. Okay bos, bos nak colour biru ke colour kuning? Kuning. Berapa muka surat? 3. Nak pakai PowerPoint ke Excel? Wow, sinilah saya buat sendiri lah. That's the quality of our fresh graduate, because you are told to do everything. 2 campur 2 apa? Testing. But you are told to tell to do everything. Freire cakap apa yang kita punya mengajar ni macam buka buku bank, kan? Cikgu masuk kelas, you always semua account kosong, masuk tak duit sampai penuh, kan? But you will not never ask to think. So critical thinking is very important to become first world mentality. You tengok dulu, Renaissance start dekat mana? Kat Europe, kan? Negara mana? France dengan Italy. Okay? Tapi kenapa yang masuk age of technology, industrial revolution dekat England? Kenapa kat England? Sebab England time tu dia dah bebas daripada gereja, and they allow thinking. You can think. Dulu Galileo kat mana? Tak apa, I allow you to Google pakai smartphone. Galileo dia invented teleskop, number 1. Number 2, dia cakap bumi berputar keliling matahari, and dia boleh buktikan based on calculation. Dia bukan cakap estimate je, dia calculation. Walaupun 800 tahun sebelum tu astronomi Islam telah membuktikannya lebih dahulu. Itu cerita lain. So Galileo dia dah buat calculation, and masa tu church marah. Sebab apa church marah? Sebab masa tu gereja kata matahari, bumi center of universe. Jesus kat mana? Earth. So Earth is center of universe. Everything revolve around Earth. Tiba-tiba datang bahasa kasar tu marah ni, pada malah ni datang cakap Earth pula center of, bukan universe lah, it's a solar system je, kan? Time tu tak boleh nak imagine lagi solar system, kan? So apa yang marah sangat? Church marah bukan sebab Galileo jumpa jawapan yang sebenar. No, church marah sebab kalau Galileo boleh buktikan ada satu benda salah kat church, what about benda-benda lain yang salah? Kalau church boleh salah satu benda, dia tak boleh salah benda lain. Kalau satu benda boleh salah, dah boleh persoalkan everything lah. Dulu senang, kita takkan salah, everything church cakap betul. Tiba-tiba Galileo dah tunjuk ni salah. So mana credibility church? So because of this closed culture, oppressive culture, France, Italy, walaupun dia hebat melukis, the Renaissance, Shakespeare keluar 3,000 perkataan baru zaman tu, tapi age of technology dapat dekat England, because time England lebih terbuka, open, think, do, think. So kalau kita nak jadi negara first world, kita kena terbuka, think. Kalau selagi kita kena repress, sampai bila takkan pandai. Setuju? Tapi CGPA semua 3.9. Okay, ni cerita pasal sekolah. Okay, you can read nanti sendiri pasal modern school system. I just give some taste lah, flavor. You all suka flavor, kan? Ada buat kajian, Josh Land buat kajian. Dia test 5 tahun punya kanak-kanak, 98% genius. Okay, Josh Land punya study.
kanak-kanak 5 tahun 98% genius. Dia check kat 10 tahun tinggal 30% je. Dia check kat 15 tahun tinggal 12% je. What happened? Mana genius tu hilang? Dia test kat adult 2% je. So kalau dalam bilik ni 60 orang, 12 orang tak sampai yang genius. What happened? Sekolah ke yang buat hal? Ke mak bapak? Ke cikgu? Ke jawi? Jawi pula. So it's some story lah Sejarah sekolah I cerita pasal sejarah sekolah. Dulu masa tahun kurun ke-18, rakyat kan tengah bangun berontak, guling raja kan, ni apa, Louis XVI kan kena gilotin kan, boom, pancung kepala kan. So masa tu rakyat bangun pemberontak. So King of Prussia ni Jerman lah dulu, sekarang dia kata bahaya ni. So apa dia buat? Dia buat sekolah free dan wajib. Macam sistem yang ada sekarang, free, wajib, sekolah rendah. Sebab apa? Dia nak kontrol pemikiran rakyat dia masa tu, jangan lawan dia. So dia buatlah sekolah. King Prussia hebat, King Prussia Tuhan, King Prussia bla 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 bla, indoctrination. That is the history of school. And lepas tu 50 tahun lepas tu Napoleon cakap, I want to create an educational body that will steer the way the French think. Dia nak rakyat dia berfikir ikut apa dia cakap. This is indoctrination. Okay. So this is just a chapter that you can discover yourself lah. Ni cerita pasal volunteerism. Ni pasal bajet. Ni potong. So nampak tak why I say Malaysia kaya dan miskin? Because of the numbers kan. And there's so many things yang kita boleh buat to help the situation. How to help? Write, tweet, Facebook message, whatever. But you understand the situation, kan? You can do something about it. Betul tak? Okay. So any question? Kita try dengan 2 soalan dulu. Kalau tak ada pun tak apa. Saya pernah terdengar satu statement daripada Dr. Azizan Osman. Dia pergi di seminar dia minggu lepas. Dia kata pada tahun 2015 Malaysia akan mengalami permulaan kemerosotan ekonomi yang sangat dahsyat. Bila? Pada tahun 2015. Dan saya ingin bertanya Ustaz Anas, betul ke? Dan kalau betul, kenapa? Dan apa pesanan Ustaz Anas? Okay, satu lagi. Question Assalamualaikum warahmatullahi Agak soal lagi. Selamat siang Ros. Kita sekarang ni kita tunjuk macam mana kita nak kata educate untuk middle class dengan lower class, so supaya kata mereka ni berjaya lah. So sekarang ni adakah usaha yang untuk educate untuk golongan yang richer? Sebab mereka ni orang kaya. So kalau kita kata kalau kita ubah law, sekarang ni kita boleh ubah law, kita kata mereka pun kena bayar cukai. Kalau kita nak, mereka sekarang ni dah boleh bayar cukai kan, kita macam teknik yang berguna. Sekarang ni bila kita boleh ubah tu disebabkan kata financial equity tinggi, so kemungkinan mereka juga boleh benda tu berdasarkan undang-undang yang kita berubah, kita mengelak cukai juga. Ini macam vicious cycle of question. Got it. Okay. Lagi one more before tutup. Bila berbalik tentang model ekonomi, so apakah model ekonomi yang ada di dunia yang terbaik dan apakah model yang terbaik ini dapat diimplement di Malaysia? Dah jawab tadi, mana boleh copy pukul rata macam tu. Okay, tak apa. It's a good question. Ada lagi? Tak ada Okay, untuk okay, soalan pertama tadi. First, I tak tahu dia punya basis lah. 2000 apa? I kena tahulah basis dia apa. You kena find out that for me. You email or tweet, then I can
give some idea lah. Tapi mungkin dia guna teori yang every 10 years tu, 10 years punya cycle. Okay, itu satu lagi mungkin dia tengok harga emas. Emas bila you perhati harga dia naik, kalau tengok sejarah, bila harga dia naik sampai time peak tu memang ada economic crisis. Sebab orang dah start simpan duit kat emas. Ni sentiment, sentiment driven by Chinese businessmen lah, because Chinese have, ni bukan racial issue lah, video lagi, because dia akan spend untuk money, simpan dalam gold. That is another way to see sign of recession coming. Another is property. For the past 2 years, property memang teruk kat Malaysia. People cannot buy. Okay, the spending money dah turun. So orang nak loan pun tough. Okay, so in term of property, and elements of inequality ni is quite bad. People don't have money, businesses going down. So there are signs of recession, but I have to know dia punya basis to further comment or elaborate lah. Mungkin ada, kita nak tengok dia punya idea lah apa dia cakap. Soalan kedua tadi, vicious cycle of question tadi, what was it about? Way up kita indicate untuk Malaysia. Saja dia boleh tanya dengan pendek, betul tak? Saja kacau dia, bagi orang celik sikit. Semua dah ngantuk ni tahu. Okay, this is the problem in inequality punya setup kan. Sebab apa? Bila ada few je yang kaya, dia orang senang influence policies. Okay, and kat Malaysia ni kalau you kira top 40 paling kaya, dah already 60% or 70% of our economy. Berapa kerat je kan? Itu yang kalau you tengok Bolshevik Revolution kat Russia tu kan, dia orang rampas semua harta orang kaya, bagi kaum miskin. Rumah istana semua dia pecah-pecah-pecah, dia ambil orang yang tak ada rumah, share duduk ni. Dia orang share, they are staying with you now. Dia orang paksa. That happened in Bolshevik Revolution. They want to social re-engineer Russia. Okay, kalau you baca cerita Dr. Zhivago tu kan, ada cerita dia. Or just Google pasal Bolshevik Revolution. They force social engineering. Macam kita buat social engineering juga tahun 70-an, tapi kita tak force, kita letak policy in place and hopefully benda tu happen. Bolshevik dia paksa, ambil duit orang kaya, bagi orang miskin, pecahkan rumah orang kaya, share. Ni apa rumah besar-besar ni, panggil orang yang homeless tu, dia ambil, masukkan dalam rumah, dia paksa. No question asked, guna askar. That was Bolshevik Revolution. It's a change. Okay, so answering his question, yang orang kaya, financial EQ tu semua, it's all about the government lah. And orang-orang lain kena bersuara. Kita ada demokrasi kan. It's all about getting the policies that we want, the ideas, the awareness to get them through. Bila dia dah jadi undang-undang, they have to follow. Macam inheritance tax, CGT tax, inequality. 4 tahun dulu kita orang cakap inequality, semua tak layan, kena marah kan. Tak seturut Nabi Muhammad pergi Taif lah, kena balik Taif, tapi kena maki lah dekat Twitter tu. Apa ni cakap Malaysia kaya kan. Lepas tu ayat paling famous selalu dapat apa? Dekat tu, cepat-cepat, Endun nak. orang ni tak reti bersyukur dengan kerajaan langsung. It's not about bersyukur, it's about